Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi ini merupakan pembentangan inovasi digital bagi kursus PIMK 3152. Nama diberi Muhammad Ashraf bin Sa'dun, yang mana saya dari kumpulan ataupun kelas PISMP PI 3619, dan tajuk inovasi saya merupakan kaedah TikTok. Kaedah TikTok. Dan pensyarah saya Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hassan. Jadi kita akan masuk pengenalan terlebih dahulu. Yang mana pengenalan yang perlu saya jelaskan tentang saya punya inovasi digital ini merupakan kaedah TikTok dihasilkan bertujuan membantu murid tahun 6 menguasai hafazan bagi surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid. Kaedah ini saya boleh umpamakan murid yang ingin belajar muzik, iaitu memerlukan teks kod untuk memainkan muzik. Justru kaedah TikTok pula, murid akan mengetuk pen ke meja secara berirama secara berima mengikut teks kod yang disediakan. Jadi sebagai contoh, ini pen dan meja, murid hanya perlu mengetuk. Saya boleh jelaskan di mana ini lebih berdekatan ataupun saya terinspirasi dengan satu kaedah bacaan Al-Quran Baghdadi, di mana kaedah TikTok pula adalah di mana fokus saya pada murid melihat teks kod tersebut, kemudian mereka akan mengetuk mengikut teks kod tersebut. Jadi bila murid mengetuk teks tersebut, murid boleh recap ataupun ingat bagaimana rentak dan rima ayat-ayat tersebut. Jadi lebih lanjut saya akan terangkan lagi. Sebelum itu kita akan lihat dulu pernyataan masalah yang diperolehi, mengapa dan kenapa saya cipta inovasi ini. Jadi yang pertama, murid tiada teknik dan tidak tahu untuk menghafaz. Ini yang pertama. Yang kedua, murid cepat berasa penat dan bosan semasa waktu menghafaz surah Al-Insyirah. Dan yang ketiga yang saya perhatikan, murid ni mampu menghafaz tetapi bacaannya kurang tepat dan tidak bertajwid. Rata-rata 3 masalah ini dan isu ini yang saya perhatikan sepanjang saya duduk di dalam kelas semasa menjalani praktikum. Jadi yang pertama, murid tak ada langsung teknik hafazan dan ini merupakan inisiatif. Yang kedua, murid cepat bosan, cepat penat, dan bila penat kita fahamlah yang mana murid akan bermain. Dan yang ketiga, murid mampu hafaz dengan baik tetapi bacaannya kurang bertajwid. Dan kalau kita nak lihatkan bagaimana inovasi ini boleh membantu ataupun menyelesaikan masalah-masalah ini, kita akan lihat terlebih dahulu objektif inovasi yang saya hasilkan ini. Objektif inovasi yang saya hasilkan adalah satu saja, iaitu murid mampu menghafaz surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid. Di mana 3 masalah saya hanya fokus pada satu saja objektif, iaitu murid mampu menghafaz dengan betul dan bertajwid. Baik, kita akan berpindah kepada slide yang seterusnya, di mana skop dan limitasi saya murid tahun 6 dan juga murid memerlukan kaedah hafazan yang mesra. Mengapa saya menggunakan perkataan mesra? Ini kerana sesuai untuk tiga jenis murid yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, langsung tiada kaedah hafazan. Yang kedua, cepat berasa bosan ataupun dia boleh hafal tetapi guru sendiri kadang-kadang dalam kelas bilik darjah tersebut tak dapat nak kawal ataupun hanya membiarkan saja murid-murid hafal dengan cara mereka. Dan ini bila kita buat kaedah ini, seumpama guru juga ikut sama-sama murid menghafal. Itu maksud saya. Dan yang ketiga, murid boleh hafaz tetapi ada masalah sedikit daripada segi tajwid,
dari segi bacaannya. Baik, kita akan berpindah kepada seterusnya, di mana kajian literatur yang saya ambil ada 3. Yang mana yang pertama saya bacakan, seorang tokoh barat menyatakan bahawa Al-Quran merupakan kitab yang paling banyak mempengaruhi kehidupan seharian bagi orang yang berpegang dengannya dan bagi orang yang mengimaninya. Menurut beliau lagi, Al-Quran ini juga merupakan kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia di dunia serta menghafalnya. Jadi kenapa saya ambil ini adalah kerana ini merupakan fakta ataupun yang perlu nak tak nak ataupun wajib kita ambil lah penyataan ini, kerana kita yakin Al-Quran itu untuk umat Islam sendiri kita banyak gunakan dan kita akan manfaatkan. Jadi untuk yang kedua ini baru saya masukkan sedikit dengan kedua dan ketiga, baru saya masukkan sedikit dengan kita punya dari sudut pendidikan, yang mana menurut Rohizani 2005 pelajar hendaklah dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran, apatah lagi dalam pengajaran tilawah Al-Quran yang meliputi hafazan dan kefahaman yang mempunyai ciri tersendiri berbanding dengan setiap komponen mata pelajaran pendidikan Islam. Pengajaran hafazan melibatkan kemahiran lisan, kelancaran bacaan, kemahiran fasahah, tilawah bertajwid, mengingat dan bacaan secara tadwir dan tartil. Dan kalau kita lihatkan kenapa saya buat inovasi ini, kerana kalau kita lihat balik ayat tadi, pertama kita nak libatkan pelajar secara aktif, iaitu dengan kaedah TikTok, guru dan murid bersama-sama, macam guru juga boleh mengajar ataupun guru membimbing murid. Dengan menggunakan kaedah TikTok ini, guru membimbing dan kita sama-sama ikut perkembangan mereka semasa mereka menghafal. Maksudnya guru tak biarkan ataupun guru hanya biarkan saja, bukan macam tu. Jadi seterusnya kajian literatur yang ketiga adalah menurut Aderi 2009, amalan pengajaran Al-Quran yang berkesan mempunyai kaitan dengan sifat kreatif guru dan tidak memadai sekadar merancang pengajaran. Amalan ini penting bagi menarik minat murid supaya menumpukan perhatian. Dan inilah kenapa saya katakan masalah saya, murid ada yang bosan kan, cepat bosan. Dan ini merupakan kaedah macam mana nak tarik minat murid ikut sama-sama. Jadi apakah kepentingan dan impak dia? Murid mampu menghafaz surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid. Murid dapat menghafaz surah Al-Insyirah melalui penggunaan kaedah TikTok, penambahbaikan dan hafazan murid dari segi tajwid. Ini tiga-tiga perkara yang sangat-sangat penting. Daripada kaedah TikTok ini mampu meningkatkan 3 perkara inilah. Saya sebutkan sekali lagi. Hafaz surah Al-Insyirah dengan betul dan bertajwid, dapat menghafaz surah Al-Insyirah melalui penggunaan kaedah TikTok. Maksudnya ada murid yang boleh hafal tapi gunakan kaedah lain. Tapi apa yang saya harapkan, murid mampu menghafal dengan menggunakan kaedah TikTok ini. Okey, yang ketiga adalah penambahbaikan dari bacaan murid lah seterusnya. Okey, kita berpindah pula pada slide yang seterusnya, yang mana anggaran kos ini saya tak perlukan banyak lah. Cuma RM25 dan lebih kurang 25 hingga 30, yang mana biasalah saya memerlukan akses bahan maklumat, penggunaan data untuk memuat turun, memuat naik, dan sehingga ke YouTube. Jadi kita akan berpindah produk inovasi. Ini merupakan produk inovasi saya, yang mana dalam video penerangan inovasi saya dah terangkan ada 3 langkah yang perlu murid lalui. Pertama, membaca sama-sama murid, guru membaca bersama-sama dengan murid. Yang kedua, membaca sambil mengetuk, iaitu sebagai pengenalan lah bagaimana kaedah ini berlaku. Dan yang ketiga, murid membaca surah Al-Insyirah, tapi mereka hanya dipaparkan dengan titik-titik ataupun teks kod tersebut. Ini melatihan lah. Dan inilah dia langkah yang pertama, baca bersama-sama. Langkah yang kedua, murid ataupun guru membimbing murid sambil murid lihatkan teks kod ini. Dan langkah yang ketiga, langsung tiada ayat yang dipaparkan,
murid hanya berpandukan titik ini. Jadi sebagai contohlah saya tunjukkan sedikit tentang ayat yang pertama. Kalau kita tengok, okey. Jadi dari bunyi tersebut murid dapat ingat alam nashrah laka sadrak. Okey, ringkasnya seperti itulah. Jadi kita akan berpindah pula bagaimana ataupun pembuktian pencapaian inovasi saya ini. Jadi yang pertama kita lihat dulu sebelum ataupun tahap pencapaian murid sebelum penggunaan inovasi digital ini. Boleh dikatakan 72% murid yang gagal ataupun saya katakan tidak berjaya menghafaz dengan baik. Hanya 28%. Dan kita sendiri boleh lihat ada sebahagian murid yang memang ada kelebihan tersendiri dan ada sebahagian murid yang bukan sebahagian tetapi lebih saya katakan majoriti murid yang tidak dapat hafal dengan baik bila mana mereka hafal secara bersendirian. Jadi selepas saya beri bimbingan ataupun kita gunakan kaedah inovasi digital ini, yang mana saya paparkan kepada mereka video, saya berikan mereka video ini. Kemudian kita boleh lihatkan hampir majoriti ataupun hampir semua murid dalam kelas tersebut mampu menghafal dengan baik dan ada peningkatan tersendiri lah yang saya lihatkan. Peningkatan dari segi yang bacaan dengan betul dan bertajwid dan sebagainya. Dan itu dia pembuktian. Apa-apa pun kita lihat dulu terlebih dahulu maklum balas daripada temu bual saya, mana ini merupakan maklum balas kepada mereka. Dan akhir sekali saya rasakan itu saja secara kesimpulannya. Saya mengharapkan inovasi hafazan kaedah TikTok yang serba mudah ini mampu meningkatkan kualiti hafazan murid dengan betul dan secara bertajwid. Okey, jadi ini selaras dengan saya punya objektif, selaras dengan saya punya apa masalah, isu masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.